Okey, semua orang buka topik 3. Okey, topik 3, lepas tu subtopik 3.3. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang trapezoidal rule. Okay, so trapezoidal rule is used to approximate definite integral that are difficult to be computed by using the available integration techniques that we have learned so far. For example, okay, ni lah dulu kita pernah belajar benda ni. Kalau yang ni kita akan pakai substitution ataupun by part. Yang ni pun sama. Maybe kita akan pakai bypass kat sini. Tapi untuk trapezoidal rule ni, kita tak integrate. Kita akan mencari approximate untuk integral ini. Okay, kita cari approximate dia. Kejap saya nak bagi link kehadiran. Untuk pelajar KMKPH, saya ada bagi link kehadiran dekat group. Okay, nanti awak tulis, awak isi lah. Okay, so sekarang kita akan cari approximate untuk value ini. Bukan exact value lah sebab kita tak integrate dia. Kita cuma approximate menggunakan trapezoidal rule. Okay, so apa itu trapezoidal rule? Okay, ini adalah formula trapezoidal rule. Okay, kita akan kena cari H. Nanti H kita akan belajar lah apa itu H. Okay, and then ini nilai Y yang pertama tambah dengan nilai Y yang terakhir dan lepas tu tambahkan dengan 2 darabkan dengan nilai Y yang tengah-tengah. Maksudnya yang kedua sampailah sebelum yang terakhir. Ini dia punya formula memang tetap lah. Okay, where H equal to B minus A over N. Okay, B minus A over N maksudnya dekat sini. Limit atas tolak limit bawah. Bahagi dengan N adalah bilangan strip yang akan diberitahu dalam soalan. Okay. N number of strips or number of subinterval or number of ordinates minus 1. Maksudnya kalau dalam soalan bagi number of strip, terus ambil itu adalah nilai N. Kalau dia bagi number of subinterval pun kita akan terus ambil sebab itu adalah nilai N. Tetapi bila dia bagi awak ordinates, okay, misal kata dalam soalan dia bagi 5 ordinates, so N awak akan jadi 4 sebab N adalah ordinates tolak 1. Itu je lah yang kita kena ingat kat sini. Okay, and then Y naught sampai Yn are the values of fx correspond to the ordinate x naught until xn. Okay, kita tengok trapezoidal rule ni. Okay, misal kata awak ada curve fx. Okay, lepas tu kita ada limit atas dan limit bawah. Limit bawah dan limit atas. Sorry, terbalik. Ini limit bawah, ini limit atas. Okay, and then kita nak approximate area under the curve yang bawah ni. Okay, under the curve ni. So, bila kita nak approximate dia, sebab kita pakai trapezoidal rule. Okay, so kita akan buat dia kepada, kita akan pecahkan dia lah kepada beberapa subinterval. Okay, macam ni lah. Okay. And then dia kata yang the width of each subinterval adalah nilai H. Maksudnya nilai H tu adalah di sini sampai sini. Kejap Kalau ni tak nampak. Madam, Ya. Gigi dengan saya, Hadi. Gigi dengan Hadi. Kau tulis kat dalam chat. Saya dekat dalam chat tu saya baca je. Okay. Macam US tadi. Sekejap
Saya nak kena tulis dekat sini H awak yang mana. Okay. Kat sini tadi. Okay. Nilai H tu adalah ini. Yang ini dengan kat sini. Okay. Ini nilai H. So nanti dia punya ni. Yang ni nanti dia akan adalah lagi Y3. Dia akan bagi sama rata tau. So maksudnya every apa ni? Jarak. Jarak antara ini ke sini ni adalah nilai H tu lah. Okay. Okay, strip tu, strip yang dia cakap ni N ni adalah yang ni. Saya tukar ni jap. Nampak sikit. Okay, strip tu adalah satu layer ni. Ni satu. Ni strip kita panggil. So ini satu strip, yang ni dua strip, yang ni third strip, and then of fourth and fifth macam tu lah. Okay, yang sama ni lah. Okay, ini strip kita panggil. Kalau ordinates tu, ni strip. Saya tulis kat sini. Strips. Ataupun subinterval. Okay. Atau sama dengan N. Okay. Kalau ordinate adalah palang ni. Okay. Ni palang ni. Ni 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okay. Ni palang ni ordinate. Ni ordinates. Yang palang-palang ni semua. So sebab tu, misal kata saya ambil sampai sini je. Ni misal kata B saya kat sini. Okay, ni misal kata yang terakhir saya lah. Okay, sebab tu bila strip, okay, bilangan strip dia akan jadi 1, 2, 3. Yang warna oranye tu. Tetapi kalau dibagi awak ordinate dia akan bagi 1, 2, 3 dan 4. Sebab tu bila awak nak dapatkan nilai N, ordinate kena tolak 1. Itu je beza dia. Strip layer tu, okay, permukaan tu 1, 2, 3, 4 macam tu. Tapi kalau ordinate adalah dia punya palang ni, yang pembahagi awak punya layer ni. Ini ordinate. Okay, benda tu jangan confuse. Okay, and then treating each subinterval as a trapezium with width H. Okay, we can calculate the area of each trapezium. Okay, so kita akan pakailah trapezoidal rule punya formula. So ini trapezium pertama. Kita macam approximate dia menjadi bentuk trapezium kat sini. Every strip ni. Okay, kita approximate dia menjadi bentuk trapezium. Okay. Second and third and soft and ni lah. Okay, so nanti awak akan dapatlah begini. Ni semua dia punya cara nak dapatkan formula tadi. Tapi kita tak tanya pun. Maksudnya kita tambahkan trapezium tu semua tu awak tambahkan. Sebab itulah nanti awak akan dapat formula yang depan tadi. Itu je. Okay, yang ni kita tak tanya dalam exam pun. Kalau saya terangkan pada awak, takut awak pening je nanti. So lebih baik kita just fix pada this one. Kita akan dapat this one lah formula dia. Okay. So H over 2. Y pertama tambah dengan Y terakhir. And then tambah dengan 2. Darabkan dengan Y yang lain. Okay. So kita tengok. Soalan pertama. Okay. Untuk mengira ini. Untuk dapatkan nilai Y tu. Okay. Saya akan buat guna awak punya ni lah. Guna calculator lah. Lagi senang. Lagi cepat lah. Saya terus guna calculator. Apa ni? Kejap Okay. Okay. So macam mana kita nak guna calculator ni? Sekarang ni sebab saya nak buat table. Saya nak dapatkan nilai X. Nilai X dan nilai Y tu. Okay, saya nak pakai table. Tapi sebelum saya nak dapatkan saya punya table, saya kena cari dulu nilai H. Sebab nilai H tu kita perlu masukkan dalam calculator kita untuk kita dapatkan table XY tu. Okay, so first daripada soalan ini, dia dah bagi awak exactly N sama dengan 4 dekat sini. Okay, so kita tak perlulah nak tolak 1 ke tambah 1, tak payah. Sebab kat sini dia memang bagi nilai N. First, awak kena cari nilai H dahulu.
Okay. So nilai H menggunakan formula tadi yang dia cakap. H sama dengan B tolak A over N. Okay. So H sama dengan B tolak A over N. So B awak tadi adalah limit atas. Limit atas 1. Limit bawah kosong. Okay. Bahagikan dengan N. Awak dapat berapa? 1/4. Yes, 1/4. Maksudnya H awak sekarang adalah 0.25 ataupun 1/4 lah yang kita akan masukkan di dalam calculator nanti. Okay. So ini table yang kita nak buat. Okay, table ini dia tak keluar table calculator awak tak keluar table ni ada dua kolom ni tau. Dia akan keluar satu kolom je tapi awak sendiri yang akan asingkan dia. Sebab apa saya asingkan dia? Sebab tadi formula dia Y pertama dan Y kedua tu adalah kita nak tambahkan yang mula-mula adalah Y yang pertama dan Y yang terakhir. Sorry, ni Y pertama dengan Y terakhir kita tambahkan kat sini. Lepas tu yang second ni adalah untuk yang lain-lain tu. So nanti bila awak nak masuk dalam calculator, awak terus je lah ambil nilai kat sini, letak kat depan, yang ni letak kat belakang. Itu je sebabnya saya asingkan kolom ni. Okay, so kita nak dapatkan nilai kat sini tau. Okay, awak nak dapatkan nilai kat situ, awak tekan menu kat sini. Menu. Okay. Lepas tu kita kena cari table. Kalau dekat calculator silver pun sama. Awak just cari je sampai awak jumpa table. Ni table ni nombor 9. Okay. So kalau calculator class Wiz ada dua cara lah. Nak tekan 9 boleh. Nak tekan equal pun boleh. Mana-mana boleh. Kalau saya tekan je lah 9. Saya ikut je lah nombor dekat situ. Okay. Saya tekan 9. And then dekat sini dia akan suruh masukkan function fx. Okay, awak masukkanlah ni function fx awak adalah 1 over 1 plus x square. 1 over 1 plus alpha x and then square. Okay, ini fx awak. Okay, and then awak tekan, dah ke? Dah, madam. Okay. Dah, madam. Ini sama untuk silver pun sama. Tekan equal. Okay, tapi silver, kalau silver dia tak jumpa GX ni. GX tak ada tapi class Wiz ada sebab tadi saya tak buang GX ni dekat setting yang ni asal. So tak apa, awak tekan je equal. Biarkan je. Okay. Sampailah jumpa ini. Start and step. Okay, start ni adalah limit bawah. Kita mula dengan limit bawah tadi adalah kosong. Tekan kosong. Okay, lepas tu untuk N equal. Okay, untuk N kita tekan limit atas. Limit atas tadi 1. Dan untuk step ni adalah nilai H. So kena ingat ini adalah nilai H. 0.25. Tekan 0.25. Lepas tu awak tekan equal. Awak akan dapatlah table ini. Okay. So nampak awak punya X awak kena salin dah ni. Kosong. Lepas tu 0.25, 0.5, 0.75, 1. Lepas tu dah tak ada. Sebab apa? Tadi awak punya limit 0 sampai 1 sahaja. Inilah nilai dia. So ini, nilai ni salin dekat nilai X yang kolom paling kiri. Okay. Lepas tu tengok kat sini. Y, bila X kosong, Y 1 ni ambil yang kat sini. Ni 1. Okay. Lepas tu bila X sama dengan 0.25, Y awak 0.94117. Okay. Yang itu awak kena letak dekat sebelah kolom yang ketiga ni. Sebab dia Y yang kedua. Okay. Saya letak kat situ. Dan kena ingat, macam hari tu juga, soalan kalau nak yang ni dia tak bagi tahu berapa titik perpuluhan. So kalau dia bagi tahu perpuluhan, dia nak 4 decimal places dalam pengiraan mesti kena lebih daripada 4 decimal places. Okay. And then X2 0.5. So Y2 dapat 0.8 ni lah yang bawah ni. Okay, lepas tu awak buat pula X3 0.75. Y akan dapat 0.64 sahaja. Sebab tu dia tinggal macam tu je. Dia memang tak ada perpuluhan lain. Okay, lepas tu X sama dengan 1. Ambil Y yang terakhir. Letak di sebelah kolom yang kedua. Okay, sebab kita nak hasil tambah dia macam tu. Macam ni lah. Okay, so totalkan.
Kenapa? Madam, Ha? kenapa ada macam Y0 dengan Y4 dekat kiri, Y1, 2, 3 kat kanan? Sebab tadi formula yang kat depan tadi. Kan saya kata formula yang kat depan tu, yang bahagian depan tu tadi. Bukan tadi aku dah cakap ke kau Sebab ni? Y0 Sekejap kena tambah dengan Y akhir. Yang formula ni. Formula ni nampak ni. Y0 tambah YN ni dia nak satu. Dia nak hasil tambah kat sini. Lepas tu yang lain-lain tu dia nak kena darabkan dengan 2 ni. Yang Y0 dengan YN tak payah darab dengan 2. Yang lain-lain ni yang kena darab dengan 2. Sebab tu kita asingkan. Tapi kalau awak tak nak asingkan pun tak apa. Cuma jangan tersalah ambil je lah. Kita nak kurangkan tersilap ambil nilai tu. So kita kita buatlah siap-siap dia lain-lain kolom. Okay. So nanti awak tambahkan. Ni dapat 1.5 kan. Kat sini hati kira 0.9412 tambah 0.8 tambah 0.64. Bila awak nak kira ni, awak punya ni awak tak boleh lah pakai mode table ni. Kita kenalah shift reset dulu. Kita reset dulu supaya dia bukan lagi mode table, barulah kau boleh tekan macam biasa. Kalau tak, awak tak boleh tekan nanti. Awak akan dia tanya lagi FX sama dengan apa. Sebab dia masih lagi dalam mode nak buat table tu. Awak kena reset dulu. So nanti dapat benda ni lah. Dan dapatlah 2.3812. Okay, lepas tu kita substitute dalam formula tadi tu yang saya cakap tu. Ni formula ni. Sebab ni lah. Y0 tambah YN. So Y0 dengan Y4 ni. Nilai pertama dengan nilai keempat kita kena tambahkan. Lepas tu tambahkan dengan 2 kena darab dengan nilai-nilai yang di sebelah sini. Tu dia akan dapat 0.25 sebab H awak 0.25 bahagi 2. Lepas tu yang ni ambil letak sini. Lepas tu tambah 2. Kena ingat ada 2 darab dengan yang sebelah sini. Itulah jawapan untuk trapezoidal ini. So dapat berapa? Kira. 0.7828. Yes, 0.7828 kalau dia nak 4 decimal places. Tapi sebab soalan tak cakap apa-apa. So kita bagi je lah 4 decimal places tu. Okay, boleh? Yang ni tekan calculator. Yang ni tekan calculator dia tak banyak. Tak macam hari tu. Hari tu banyak sikit kena tekan. Ini tak. Sebab dia tolong buat awak. Tolong buat graf untuk awak. The graph lah dah. Table untuk awak. Awak tak payah tekan banyak kali. Kalau awak buat manual, awak banyak kali kena tekan. Setiap ni awak kena tekan. Bila X kosong, masukkan 1/1. Dapatlah 1. Bila X sama dengan 0.25, masuk kat sini 0.25 kuasa 2. 1 over dengan 1 plus 0.25 kuasa 2. Dah nak kena tekan lagi. Lepas tu tekan lagi tekan. So saya tak suggest lah awak buat manual tu. Sebab kita ada calculator boleh buat table. Okay. Dan mengurangkan careless mistake kat sini. Okay. So kita tengok example 9 pula. Sekarang dia bagi 4 sub-interval. Adakah dia sama dengan nilai N? Sama. Okay, very good. 4 sub-interval still lagi sama. Ordinate yang tak sama. Okay. So, kita masuk balik mode table kita. Sebelum tu, kita nak kira H dulu ni. Okay, kita kena kira H. H adalah B tolak A bahagi dengan 4. So, dapat berapa awak punya H? 1/4. Sama juga 0.25. Okay. Lepas tu baru kita nak masuk mode table. So inilah function kita. Yes, very good. Okay, kita ambil tadilah nombor 9. Okay, fx awak adalah sert, tekan sert dalam kurungan 2 alpha x tambah 1. Okay. Lepas tu tekan equal. G@, biarkan je equal. Start. Okay, start tadi 1. Okay, dah memang 1. Allah. Salah pula dah. Saya tekan benda yang salah. Sekejap Lagi sekali saya kena buat lagi sekali. Okay, sekejap Set 2 alpha
X tambah 1. Okey, lepas tu equal. GX tak ada. Okey, start 1. Lepas tu kena turun bawah. Tak boleh tekan equal. Sebab nanti dia terus keluar ni. Keluar table. Okey, tekan bawah ni. Atas bawah ni. So, tekan bawah. N awak 2. Okey, lepas tu tekan bawah lagi. Yang ni kena pula. Oh, tadi sebab dah 1 memang dah tekan. Okey. Step dia adalah 0.25. Macam tadi juga. So, equal. Dapatlah table awak. Yang pertama, 1. So, dapat 1.73. 2. 1. Okay, 1.73205. Lepas tu, X yang kedua, 1.25. Awak dapat 1.87083. Dan seterusnya lah awak salin lah tu. Madam. Okay, ni 2. Ya. Table tu yang X tu memang kita kena tulis juga Tak payah tulis Y saja. Ya. Tak boleh. X kena tulis sebab ni jalan kerja. Okey. Okay, ya. Kalau yang nilai Y1 tu, Hmm. kalau kita ambil yang dalam kalkulator je macam 1.8708 tu yang dalam table tu. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia punya soalan nak 4 decimal places. Kalau awak bagi 1.8708, memang tepat-tepat 4 decimal places. So, nanti awak kena tolak markah kat sini. Pengiraan untuk numerical method mesti kena lebih daripada soalan minta. Dia tak boleh sama dengan soalan minta ataupun kurang. Untuk pengiraan dia. Jawapan akhir dan nanti kita kena apa ni nama dia? Kita kena round up. Tapi bila pengiraan tu memang kena lebihkan. Okay, so kira yang total sebelah kiri dapat apa? Tukar balik mood awak. Walaupun kita pergi tukar mood calculate Kita pergi nombor 1 balik lah kan. Macam tu lah kalau tak nak reset. Tukar. Dapat apa? Sebelah kiri. 3.96812. 3.96812 dengan 5.99215. Okay? Sebelah kanan. Okay, lepas tu macam biasa masukkan dia dalam formula. Yang ni lagi senang sebenarnya. Masukkan 0.5 bahagi 2. Lepas tu yang pertama letak dekat depan tambah 2 darab dengan yang belakang. So dapat apa jawapan akhir? Kepada 4 decimal places. Dapat 1.99441. 9941. Okay, 1.9941 sebab kita nak 4 decimal places. Okay, round up pun kena betul lah. Jangan tak round up pula. Okay, dah settle question ini? Settle, madam. Madam. Ya. Tapi nanti bila nak jawab, kita kena tulis full lah daripada integrate tu. Integrate yang mana? Maksudnya Yang ni ke? kena tulis daripada situ lah. Tak boleh terus dia punya formula. Maksudnya terus buat daripada 0.25 bahagi 2 sama dengan apa. Oh, dia kena ada kepala. Kalau tak dia jadi penanggal nanti. Kepala dia dah hilang. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh madam. Okay. Kita pergi next question. Next question exponent. Exponent x square. Kejap saya tengok soalan awak ada berapa lagi ni. Exponent x square. Okay, yang ni saya pergi dengan lajunya lah. Tak ada apa pun. Cuma dia kata 4 strip. 4 strip sama dengan n tak? Sama je. Okay, sama. Very good. Dia sama So, n awak sekarang 4. Dan awak punya h adalah 0.5 tolak 0 bahagi 4. So, dia dapat 0.125. Okay. And then, masukkan dalam table lah. Table tadi shift, menu. Kalau saya, menu pula dah. Menu je menu. Lepas tu tekan 9 sebab saya dah hafal dah. Kalau awak tak hafal, awak kena cari dah. Table tu dekat nombor berapa. Okay.
So lepas tu dekat sini awak punya ni exponent. Mana tadi exponent? Exponent dekat atas ln. So shift ln. Okay, baru dapat exponent. X square alpha X square kat sini. Lepas tu equal. Equal sekali lagi. Start dengan 1. Okay, equal. End dengan 0.5. Terbalik eh. Bukan start dia Ni kosong. Kosong. Kosong dah. Kosong. Betul-betul kosong. Saya tak boleh pergi atas eh. Asal saya tak boleh pergi atas? Ni. Hero kata tak boleh Tak boleh. Kat saya punya emulator ni lah. Korang punya boleh kot. Emulator yang tak boleh. Okay, tak apa. Nanti awak tekan lah tu. Macam mana saya nak pergi? Ni tak boleh emulator ni dia ni. Alah, kena buat lagi semula ni. Sekejap. Alpha exponent alpha x square. Okay, lepas tu equal. GR tak payah. Sini kosong. Lepas tu sampai 0.5. Okay, 0.5. Okay, step awak adalah 0.125. Okay, lepas tu equal. Dapat lah this one, masuk dalam table. Asingkan je lah y naught dengan yn. Y yang terakhir. Okay. Jangan lupa kalau nak tengok dia punya titik perpuluhan tu kena pergi dekat dia punya value tu. Baru keluarlah yang panjang-panjang tu. Kalau tak dia memang keluar 4 decimal places je kat situ. Nampak? Okay, jangan ambil exactly dalam tu. Sebab sekarang, ni boleh lah. Ni, jap. Dia nak correct to 4 decimal places kan? Kat sini salah eh. Dia bagi 4 decimal places kat dalam ni. Salah lah kat sini. Jap, saya betulkan. Nanti takut orang lupa. Tadi mana? Sini kan? Bukan. Ni. Bukan juga. Ni. Okay. Dekat sini. Jap. Sepatutnya kena tulis 1.01575. 575. Aduh. Ni keluar banyak kali pula. Okay, 575. Lepas tu yang ini patutnya 1.604. 4494. Saya ambil 4494 lah. 4494. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay. Lepas tu kat sini kena ambil 1.15099. 15099. Okay. And then dekat sini 1.28402. 28402. Tak, bukan 2, 3. Okay, lepas tu kita tambahkan. Ni kena pergi setup satu. Patutnya dapat 2.28403. Kan? Betul. Kat sini patutnya dapat 1.01575 tambah 1.064494 tambah 1.15099. So patut awak dapat 3.231234. Kan lain beza sikit. 231234. Okay, lepas tu nilai ni kita set kat sini. Ctrl V. Okay, darab dengan 2.231234. 231234. Okay, kira yang ni. Okay. So dapat berapa? 0.125. 5 ni betul jawapan dia? Betul. Dah jadi 4 67. 67. Tengok. Kalau awak ambil desimal yang sama, dia punya yang belakang tu lah yang akan beza.
So dalam jawapan akhir nanti dia akan bagi 0.5467 tapi bila awak dapat 0.5466 awak jadi salah lah. Sebab tu lah tak dapat markah penuh. Sebab tu sentiasa dalam kita punya pengiraan kena lebih satu at least daripada soalan minta. Okay. Dah settle that one. Lepas tu untuk question example 11 saya rasa saya nak suruh awak je lah yang buat sebab yang tu pun tak ada apa pun. Soalan example 11. Sekejap Okay, yang ni buat sendirilah jap. Dia bagi apa? Ni dia bagi 5 ordinate. Ni contoh soalan dia bagi 5 ordinate. So, awak punya N jadi? 4. Tolak 1 So, N awak 4 dan awak buatlah dia punya H. And then, masukkanlah dalam table semua. Jawapan akhir adalah 6.3212. Ni tulis kat awak punya jawapan. 6.3212. Madam, ini kena dalam radian ya? Ini exercise. Yang tadi tu tak. Yang example 11 ni. Example 11 tadi jawapan akhir saya suruh salin. 6.3212. Okay, jawapan yang ni. Yang ni. Saya bukan nak cakap jawapan yang ni. Yang ni kita nak bincang sama-sama. Okay, dah. Boleh? Yang tadi tu nanti awak buat sendiri. Okay, yang ni pun sama. Dia bagi 4 ordinates. Lepas tu to estimate 1 tambah sin x dx. So, kat sini pun sama. Dia nak 4 decimal places. Kena pakai radian. Sebab kat sini adalah trigonometric. So, tukar dulu. Siap-siap. Shift. Menu. So, ambil angle unit nombor 2. Tekan 2. Radian. Okay. So, kita tukar siap-siap. Lepas tu, kita cari dulu nilai 4 ordinate. And awak dapat? 3. Okay, 3. Dan awak punya H dapat? .196. 0.196. Bagi dalam pi je lah. Pi awak dapat macam ni kan? Pi over 12. Betul. Bahagi 12 awak dapat 0. Macam ni awak buat? 0.2. Tak sama lah kau. Kau mesti tak tukar pada radian tu. Patutnya pi per 12 dapat ni 0.26. Tapi tak nak. Kita tak nak pakai benda ni. Sebab nanti tak accurate. Pakai in term of pi. Okay. So tadi macam tadi balik. Cari graph. Cari table. Nombor 9. So masukkan function. Function kita tadi. Ni lah. Set 1 plus sin x alpha kurungan ni. Okay, lepas tu equal. G8 biarkan equal lagi. Start tadi kosong. Sampai pi over 4. Okay, so shift. Darab 10 kuasa x ni. Jumpalah pi awak. Per 4. Lepas tu equal. Step awak tadi. Pi per 12. Shift. Pi per 12. Kat sini pun dia bagi ni. Bagi dalam point. Tapi tak apa. Equal lagi. Syntax error. Kenapa syntax error? Awak dapat syntax error ke? Tak, madam. Tak, madam. Kenapa saya punya syntax error ni? Pelik pula Sekejap Tadi saya rasa dah betul lah saya letak. Okay, awak punya awak salin lah. Dapat apa? Betul tak? Sama tak dengan jawapan ni? Sama ke tak sama? Sama. Okay. So kira sampailah awak dapat jawapan untuk sekejap sekarang dekat dalam soalan dia nak 4 decimal places kan? Ini ingat ni jangan bagi dia 4 decimal ni. Salah lagi. Aduh. Ini bagi lebih Set 1 plus sin x. Sin alpha x. Okay. Akaknya kena ni ke? GI tak ada. Kosong. Pi over 4. Baru dapat. Okay.
So, dekat sini patutnya tadi yang akhir ni 1.2197. Sebab dia nak 4 decimal places. Dia bagi dalam ni pula. 297. Yang ini patutnya awak dapat 1.22474. Yang ini patutnya dapat 1.30656. Okay, 656. So, 656. Okay, lepas tu kat sini dah jadi 2.3066. Tak, yang ni dah jadi 1.30. Saya tak pangkai. Okay. 1.30656. Okay, so dekat sini awak punya dia berubah lah 2.30656. Dan dekat sini dapat berapa? (1.12197) tambah 1.22474. So, patutnya 2.34671. Okay? Itu kan? Yang awak kira? Betul. Okay, sekejap. Ctrl V. Then this one, Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Okay, kira yang ni dapat apa? Sama ke? Sekejap, ini 24. Itu 2.306 tak berubah tu. Dia tak ubah lagi. Patutnya 656. Kan 2.30656. Okay. So pi per 24 sebab h over 2. Pi over 2 bahagi dengan 2 kan. So dapat pi per 24. So kira kat sini dapat apa? 3.6654. 52. Lain betul dengan benda ni. Memang lain langsung lah dengan 0.9162 ni. Bukan 0.1963. Oh, 63. Tadi saya dengar 3 point. So saya macam pelik lah. 0.19163 Masih je lah. Sekejap kenapa tiba-tiba dia terbuang ni? Aduh. Kejap Kebengongan apakah ini? Okay, betul jawapan awak 0.9163. Betul. Betul. Okay. So, ni nanti inilah. So, ingat dalam pengiraan mesti kena lebih daripada yang soalan minta. Kat dalam ni pun dah salah dah. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. So, kelas T12 dan T10 bolehlah siapkan tutorial 3 habis. Sampailah nombor 11. Terima kasih. Esok saya jumpa awak kan? Jumpa mana? Kau jangan tak siap. Aku. Ya, insyaAllah. Sampai nombor 10 bukan nombor 9, nombor 10.